Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkhabar semua? Sihat? Hujan hari ni? Tak sejuk ke? Sejuk? Kan, sejuk kan? Kipas banyaknya. Tapi yang dekat belakang sejuk ke tak? Okey, okey lah, tak apa. Yang penting jangan beku Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung pengajian kita. Muka surat berapa hari ni? 379 ya? Okey, baik. Hari ini kita akan masuk muka surat 379, topik kita yang ke-8 iaitu melestarikan kebaikan hati. Melestarikan kebaikan hati. Kira sambungan daripada perbincangan di bab yang sebelumnya. Jadi dia nak kuatkan lagi lah perbincangan itu. Baik, kita lihat di sini. Apabila anda mampu menolak bisikan-bisikan buruk terhadap hati sejak pertama muncul, maka tahapan-tahapan selanjutnya juga akan teratasi dengan sendirinya. Hari itu ada berapa tahap? Ingat lagi tak berapa dia punya peringkat? 4. Pertama, bisikan dulu. Okey, bisikan hati. Kedua, fikiran. 3, kehendak. 4, perbuatan perbuatan dan tindakan.
Okay, ingat perenggan pula. Ingat apa nak panggil ni? Tahap ini jangan ditinggalkan sebab sepanjang perbincangan akan terus menceritakan tentang tahapan ini. Okay, bisikan hati, daripada bisikan hati dia akan jadi fikiran kita, iaitu apa yang kita fikirkan. Seterusnya ia menjadi kehendak dan kemudian ia jadi perbuatan kita. Jadi tadi dia kata apa? Kalau kita dapat awal, bisikan hati ni kan daripada awal, tahapan-tahapan yang lain juga dapat dikawal. Bila kita dapat kawal bisikan yang buruk, sejak pertama ia muncul di dalam hati kita, maka ia akan dapat menghentikan apa yang nak kita fikirkan secara lanjut, yang mana kemungkinan ia boleh menjadi kehendak dan akhirnya menjadi perbuatan. Jadi pertama sekali di sini perlu dikawal pada peringkat yang pertama. Lihat dekat sini, namun jika anda menerimanya, tapi kalau kita menerima bisikan yang buruk itu tadi, bisikan itu akan menjadi buah fikiran kita, sebagaimana yang dah kita pernah bincangkanlah pada minggu lepas, buah fikiran kita ataupun idea yang berkembang dan berubah menjadi kehendak kita. Setelah itu, kehendak dan idea itu bekerjasama untuk cuba menggerakkan anggota badan anda agar merealisasikannya. Jika anda tidak menggerakkan anggota badan, maka idea dan kehendak tersebut akan kembali ke dalam hati, lantas menjadi angan-angan, dorongan-dorongan syahwat dan kecenderungan kepada apa yang diinginkan idea tersebut. Dia tak berhentilah macam ni kita nampak. Kalau bisikan hati tadi kita tak kawal kan, ia akan menjadi buah fikiran kita, idea yang kemudian seterusnya berubah menjadi kehendak, keinginan untuk buat perkara yang tak baik, dan seterusnya ia akan jadi perbuatan. Tetapi kalau ia tak jadi perbuatan, di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, dia akan balik pada hati. Kita tak buat. Okay, betul, dia ada bisikan yang buruk, kemudian ia ada ideas dan dia akan ada kehendak, tapi dia tak jadi, yang terakhir tak jadi, perbuatan dia tak jadi. Namun apa yang berlaku, ia akan kembali kepada bisikan hati kita. Yang akhirnya tu tadi dia akan menjadi angan-angan, apa yang kita fikirkan, yang kita sibukkan, hingga ia boleh berlaku pada fasa yang berikutnya ataupun boleh berpindah kepada fasa berikutnya, iaitu menjadi perbuatan kita. Dia cuma tunggu masa saja. Sebab itu daripada awal yang menjadi bisikan hati, kalau dapat ia ditolak ataupun ia dikawal lebih baik sebelum ia menjadi buah fikiran kita, kehendak dan akhirnya menjadi perbuatan kita. Baik, telah dimaklumi bahawa memperbaiki bisikan hati lebih mudah daripada memperbaiki buah fikiran. Memperbaiki buah fikiran lebih mudah daripada memperbaiki kehendak. Memperbaiki kehendak lebih mudah daripada memperbaiki perbuatan yang terlanjur rosak. Dan memperbaiki perbuatan yang rosak lebih mudah daripada menghilangkan kebiasaan. Jadi semuanya berbalik kepada bisikan hati itu tadi. Okay, kita nak menolak bisikan hati lebih mudah daripada kita nak menolak fikiran itu tadi. Kita nak menolak fikiran tu lebih mudah daripada kita nak menolak kehendak. Kita nak menolak kehendak tu lebih mudah daripada kita nak menghilangkan kebiasaan, benda yang dah biasa kita buat. Perkara biasa kita buat ni senang ke tak? Kalau orang dah biasa dia tidur lepas subuh, senang tak nak buang? Susah. Sebab apa? Dah season. Kita guna dah season, dah biasa kan? Orang kalau biasa makan malam, senang tak nak ubah? Susah. Sebab dah jadi cara kan, lifestyle dia, kehidupan dia.
Okay, kita kalau dah biasa, macam saya kalau biasa tidur pukul 3, kalau tak tidur sakit kepala. Dia macam gitu kan. Sebab dia jadi satu kebiasaan dalam diri kita. Orang pelik, kenapa saya tidur pukul 3 Tak tahu. Sebab memang waktu tu saya rehat, jadi saya tidur. Jadi kalau ada masa kita tak tidur pukul 3 tu jadi pening. Jadi macam melayang-layang, macam apa pasal sakit kepala semua kan. Macam rasa kurang tidur. Kerana dah jadi kebiasaan. Nak ubah senang, susah. Sebab tu saya pernah ada kuliah petang, saya kata tak boleh lagi lah. Tak salah dulu dekat Masjid Kampung Siglap ya, ada kuliah petang pukul 3 tak salah saya kuliah tu. Dah lama-lama saya kata dengan pegawai dia, boleh tak tukar pagi? Kalau petang ni saya dah tak boleh angs. Tak boleh pukul 3 kan. Saya jadi pening kepala, sakit kepala. Masa mengajar tu okey, tapi nanti lepas tu sampai ke malam tu sakit kepala. Dia jadi tak boleh function dengan baik. Kerana dia dah jadi kebiasaan kita. Hidup dah begitu. Cuma nak kata, kalau kita nak mengawal ataupun kalau kita nak supaya kebiasaan itu ia tidak menjadi kebiasaan, tugas kita yang pertama sekali jangan buat ia menjadi perilaku kita. Tabiat kita lah senang kata. Jangan ia menjadi tabiat diri kita. Kalau ia dah jadi tabiat diri kita, ia sukar. Walaupun saya kata bukan satu perkara yang mustahil. Okay? Sebab kalau kita kata tak boleh, susah juga. Kerana ada banyak tabiat-tabiat kita yang buruk. Contoh, mungkin ada orang dia tabiat dia minum arak. Contoh saya kata, ini adalah perkara yang haram. Tapi nak tak nak dia kena tinggalkan. Walaupun ia susah. Kita tak boleh kata, tak boleh lah Ustazah, minum arak ni dah jadi tabiat saya. Kalau tak minum tak sakit kepala. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Walaupun ia menjadi tabiat dia kena tinggalkan. Kerana ia adalah perbuatan yang haram di sisi agama kita. Okey, baik. Seterusnya di sini kita lihat. Mana tadi? Terapi terampil, terapi maknanya cara untuk kita mengatasi hal ini. Yang mana tadi sudah menjadi kebiasaan ataupun sebelum menjadi kebiasaan. Terapi terampil untuk mengatasi hal itu adalah menyibukkan diri dengan memikirkan sesuatu perkara yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi ini kita panggil sebagai cara untuk menyembuhkan bisikan ataupun menangkis bisikan-bisikan buruk. Maka dia berikan kepada kita di sini yang pertama ialah menyibukkan diri dengan memikirkan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Perkara apa yang bermanfaat dalam kehidupan kita? Banyak. Okey. Antaranya perkara yang bermanfaat. Zikir. Okey, lagi? Apa Fitri tak dengar? Belajar? Belajar agama, subhanallah, maaf ya. Okey, belajar agama. Lagi? Selain daripada itu? Semua senang. Okey. Semualah Ustazah, semualah. Tak payah tanya lagi semualah apa-apa benda yang baik kan. Okey. Tapi benda yang baik ni tak apa. Nanti kita simpan dulu benda tu, simpan dulu. Ada beberapa perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita sebagai manusia. Ada seorang lelaki dia tanya kepada Nabi SAW, manusia yang bagaimana cirinya adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi orang ni dia jumpa dengan Nabi lalu dia tanya kepada Nabi ciri manusia yang bagaimana kalau kita ada menyebabkan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama Nabi sebutkan kepada dia ialah ahabbun nas ilallah. Orang yang paling dicintai oleh Allah ialah anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat kepada manusia. Okey, yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis itu riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan li ghairi. Pada riwayat yang lain iaitu riwayat Imam Ibn Hibban dengan sanad yang hasan,
Nabi kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Hampir kurang sama tadi dengan riwayat tadi, cuma yang tadi ada soalan, yang ini tidak ada soalan. Di mana Nabi kata apa? Sebaik-baik manusia ialah manusia yang dia memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu, hal-hal yang bermanfaat ini amat penting dalam kehidupan kita. Bila kita sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, kita akan jadi manusia yang bermanfaat. Tetapi kalau kita menyibukkan diri dengan perkara yang tidak memberi manfaat, kita akan jadi manusia yang tidak memberi manfaat kepada orang lain. Bila kita nak jadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada hal yang bermanfaat adalah antara perkara yang perlu kita lakukan. Sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Bila seseorang dia nak menghapuskan ataupun dia nak mengawal bisikan buruk itu tadi, pertama sekali dia perlu sibukkan diri dia kepada hal yang bermanfaat. Tadi ada yang berikan contoh, zikir, belajar agama, kan, solat. Perkara bermanfaat ia ada banyak. Kita mendidik anak kita juga adalah perkara yang bermanfaat. Maksudnya kita sibukkan diri kita dengan mendidik anak kita. Kita sibuk dengan menjaga kedua ibu ayah kita, itu juga perkara yang bermanfaat. Kita sibuk menjadi suri rumah, itu juga perkara yang bermanfaat. Okey, jangan rasa jadi suri rumah ni dia downgrade diri ya. Selalu orang kata dengan saya, Ustazah, saya ni dah tak kerja, duduk rumah, tak ada apa-apa. Kenapa tak ada apa-apa? Asal pula cakap tak ada apa-apa? Jadi suri rumah ni banyak apa-apanya, luar biasa tau. Ya, tak ada cuti. Betul, tak ada cuti, tak ada off. Sakit-sakit pun kerja juga kita, betul tak? Kalau di suri rumah, sakit-sakit masak suri rumah ni. Ada, hari ni sakit lah tak nak masak. Tak ada. Suri rumah ni orang kata, dia sakit pun, apa jadi ribut taufan, banjir ke apa, berlangsung terus pekerjaannya. Tak macam kita kerja office. Kerja office sakit dapat MC. Betul tak? Kita orang kata untung lah ya, kalau kita sakit, tiba-tiba anak kita, mama tak payah masak lah hari ni, adik masak. Alah, Alhamdulillah. Tapi kita lain macam pula, kau nak masak tak payah. Daripada kau masak nanti cair aku punya masakan ni semua, tak tertelan aku, makin sakit aku kalau makan kau punya masak. Kita pula macam tu perangai. Dah ada orang nak offer tolong masak, tak nak pula kan? Nampak? Siapa kata tak bermanfaat? Suri rumah ni, Masya Allah saya kata ya, ini kalau kita jadi suri rumah, maknanya kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah tu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita wanita, memang tugasnya ialah untuk mendidik anak-anak. Ataupun tugasnya ialah untuk membantu, jika kita seorang isteri ya, membantu suami di rumah, maknanya menguruskan pekerjaan rumah. Jadi manfaatnya besar tu. Kan? Beza ya. Bukan saya nak menafikan tugas ataupun peranan ibu-ibu yang bekerja ya, bukan begitu ya. Tapi ia beza. Bila kita dapat lihat anak kita 24 jam dengan yang tak melihat anak 24 jam. Tanpa saya menafikan nanti yang kerja kecil hati pula. Habis kita yang kerja ni macam mana ya? Sedap je mulut dia cakap. Tak tengok anak 24 jam tu tak bagus. Marah pula. Keluar nanti statement dekat Facebook. Dr. Sakina. Kau main lagi cakap. Tentang tak ada anak. Senanglah cakap. Cuba ada anak berdiri. Nak tak nak kena kerja juga. Macam tu kan. Marah orang. Tak boleh cakap sembarang sekarang ni. Tapi bukan apa saya nak kata. Kita kembali kepada fitrah. Untuk memberikan kekuatan ya. Kadang-kadang bila ada di kalangan muslimah kita. Yang dia duduk rumah, dia jaga anak. Dia rasa diri dia ni tak menyumbang. Ataupun dia tak ada buat apa-apa. Tapi banyak sebenarnya sumbangannya. Okay. Dan jangan lupa. Orang yang mana dia ini duduk rumah. Iaitu kita lah orang perempuannya duduk rumah. Kemudian dia mendidik anaknya, menjaga anak, menguruskan rumah tangga. Itu juga merupakan jalan. Antara jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan calang-calang tugasnya. Bukan kita kata tugasnya mendowngradekan diri, tidak. So jangan rasa kecil, jangan rasa tak ada manfaat. Manfaatnya amat besar. Sebab itu suami-suami, saya rasa ramai yang tengok kuliah saya ni di kalangan lelaki. Kan? Tak tahu kenapa dia tengok saya ke dia tengok apa. So suami-suami ni kalau dia lihat kuliah ni kan, bila dia ada seorang isteri yang menguruskan rumah tangganya, jangan balik rumah kata awak buat apa kat rumah. Itu sensitif ya. Betul tak? Sensitif kita ya. Kak Nisa sensitif tak? Kalau suami balik rumah, awak buat apa kat rumah?
Duduk tengok TV je. Apa rasa? My blood go upstairs tau. Kan suami kita balik kerja pukul 6, tiba-tiba kan dia tengok rumah berserak, dia tengok budak-budak ni belum mandi kan. Dia pun jadi serabut tengok rumah macam tu kan. Tiba-tiba dia marah kita. Apa rasa? Oh, buat apa kat rumah? Tengok Facebook je. Buat video, buat TikTok. Apa rasa? Jangan. Boleh jadi perang dunia ke berapa? 5, 3. Sensitif ya, tak boleh cakap begitulah. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku sepanjang ataupun seharian di rumah. Kan? Kita tak rasa budak-budak ni perangai dia, tantrum dia kan macam-macam. Dengan nangis. Itu kalau kita tak ada orang tua dalam rumah. Kalau ada orang tua dalam rumah macam mana? Susah. Kita tak boleh nak kata awak buat apa kat rumah. Kalau ada orang tua lagi, mana nak hadap perangai budak, mana nak hadap perangai orang tua, dua-dua. Dua-dua, boleh perang dunia ketiga tadi kan. Dua-dua. Dulu saya ingat ya, dulu saya duduk rumah arwah ibu mertua saya. Jadi ibu mertua saya ni, dia bukan calang-calang orang. Kenapa dia bedridden? Arwahnya lah bedridden. Bila bedridden ni, perangai, kata nak cakap na'uzubillah pun susah jugalah ya. Tapi memang subhanallah, perangainya lain macam. Ini bukan sebarangan ya, saya kata yang bedridden tantrum, kadang pukul 3 pagi bangun, macam budak-budak kecil, macam baby. Kan? Nak makan apa, tapi sebab dia tak boleh bertutur dengan baik, kita tak faham apa yang dia cakap. Tak faham, dia cakap apa ni, dia tak tahu apa dia nak. Jadi kesabarannya tinggi, jaga budak tak sama dengan jaga orang tua. Lebih-lebih lagi kalau orang tua perangainya begitu. Kan pernah saya ingat yang tak boleh saya lupa, dia twist tangan saya, tu memang menjeritlah saya. Kerana dia marah kan, ada benda yang kita buat di luar keinginan dia, tu dia tarik tangan saya, pusing. Tok. Saya takut patah tangan kita awak. Dia memang sakitlah tangan saya masa tu kan. Tapi kita nak marah pun tak boleh nak marah. Sebab dah begitu keadaan dia. Pakai pampers, kemudian buang air besar, masukkan tangan dekat pampers, letak kat muka najisnya. Macam mana rasa? Kalau budak comel tau. Kan? Kalau budak, alah, ya comel lagi. Kita boleh bersihkan wajahnya, kita boleh gini. Tapi kalau orang tua, dia tak comel. Betul, dia tak comel. Dia punya rasa tu, tak tahu nak cakap macam mana. Jadi ini, sebab tu saya kata, kita duduk rumah, kalau kita buat banyak perkara yang orang lain tak tahu apa yang kita buat, jangan rasa down. Sebab kita sendiri yang melalui situasi tersebut. Kita tahu apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita lalui. Orang lain tak ada di kasut kita. So jangan rasa apa yang kita buat ini adalah perkara yang tidak bermanfaat. Kalau kita ada ibu mertua yang perlu kita jaga, alhamdulillah. Mak saya selalu kata, ini adalah cara untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Itu yang mak saya selalu ingatkan kepada saya. Sebab kita, masa tu saya muda lagi ya, umur 20-an. Saya kata, tak nak lah mak, kakak tak boleh. Kakak tak boleh kan. Mak saya kata, sabar. Sabar, sudah. Ini ladang pahala kita. Untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita hadap, kita sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan. Ada banyak manfaatnya. Kita belajar bagaimana nak mengawal perasaan. Kita belajar bagaimana diri kita ni dapat lihat. Kalau orang yang dulu sihat, dia tak selamanya begitu. Mungkin satu hari kita mungkin berada di tempat dia kan, wallahu a'lam. Jadi kita tahu bagaimana keadaan-keadaan yang begini. Kita juga akan lebih memahami bagaimana keadaan orang yang menjaga ibu ayah yang sudah tua begitu. Kita faham situasi perasaan dia bukan mudah. Bukan perkara yang kita kata, alah, dulu orang jumpa saya, orang kata arwah ibu mertua saya nangis-nangis. Orang kata, engkau tak bawa mak engkau keluar agaknya tu yang dia nangis. Tahu tak, susah nak bawa dia keluar. Susah nak bawa dia keluar, bukan senang. Kan, nak pakaikan baju jeritnya dah satu flat. Nak salin baju jeritnya satu flat. Nak bawa dia keluar, petah lagi nak bawa dia keluar. Nak bawa keluar kena sewa van, tak boleh bawa naik kereta sebarangan. Kerana kita nak kena tolak dengan wheelchair tu sekali masuk.
Kalau kita nak pindahkan dia daripada wheelchair ke tempat duduk dalam kereta, seksa. Sangat seksa. Orang tak faham tentang itu. Ya orang tahu engkau tak bawa mak mertua kau keluar agaknya. Oh, orang cakap sedar Engkau tak buat gini, engkau tak bagi dia makan, engkau tak gini, tak gini. Dulu saya ingat lagi, saya belajar, saya sambung belajar kan. Bila orang datang rumah ni, orang kata, yelah depan-depan mak mertua ni kata, dia nak menantu dia jaga agaknya. Menantunya sudahlah ya, berhenti sudah belajar, jangan belajar lagi. Sebab menantunya tak ada rumah. Sedap orang cakap begitu. Sedap orang cakap, ketawa ya. Betul, orang cakap sedap. Tapi orang tak tahu bagaimana kita menghadapi situasi yang sedemikian. Namun saya yakin apa yang kita hadapi itu adalah perkara yang memberi manfaat untuk diri saya. Sehingga menjadikan saya orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kerana saya memahami bagaimana situasinya, kita tahu apa yang kita nak cakap, kita faham apa yang orang lain rasa supaya kita tak berbual perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain. Alhamdulillah. Ya, ini yang kita panggil sebagai perkara yang memberi manfaat pada diri kita. Dan kita tak kata memberi manfaat ini hanya semata-mata kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata, oh kalau saya berzikir itulah yang manfaatnya. Kalau saya menuntut ilmu itulah manfaatnya. Kalau saya qiyamul lail inilah perkara yang bermanfaatnya. Betul, kita tak nafikan itu adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Namun ada banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang memberikan nilai tambah dalam diri kita. Ketika ia membentuk kepribadian kita menjadi seorang muslimah yang baik, menjadi seorang muslimah yang sabar, muslimah yang memiliki skill iaitu kemahiran untuk mengawal keadaan, itulah yang menjadikan kita seorang muslimah yang terbaik. Khairun nas, Nabi kata. Orang yang terbaik, yang paling baik ialah mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Sekarang persoalannya, bila kita nak mengawal bisikan-bisikan yang buruk itu tadi, kita tanya pada diri kita, bagaimana kita jadi muslimah yang terbaik? Kalau kita seorang isteri, okey, apakah kebaikan yang kita buat sehingga kita boleh menyumbang kepada kebaikan untuk anak-anak, kebaikan kepada suami? Kalau kita seorang muslimah yang bekerja, kita fikir kembali, apakah kebaikan yang saya ada, manfaat yang saya ada yang boleh saya sumbangkan kepada tempat kerja ini supaya saya menjadi manusia yang terbaik. Apa pun ataupun di mana pun situasi kita, di mana pun kita berada, perlu kita fikirkan bagaimana untuk menjadi manusia yang terbaik itu tadi. Kerana kalau kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan, kita tak ada masa untuk buat perkara yang buruk. Bisikan-bisikan jahat tu tadi yang ada dalam hati kita. Okey, kita tak ada masa untuk fikir buruk, nak buat jahat sebab kita sibuk sangat buat perkara-perkara yang baik. Sebab tu tak hairan bila Nabi kata apa tadi, inilah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Sebab memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah pintu segala keburukan. Lupa pula nak tulis ni ya. Bisikan hati tadinya bisikan hati yang jahat ya. Jadi kita di sini kita ada terapinya. Terapi untuk kawal bisikan hati yang jahat. Pertama tadi dia kata apa? Apa tadi dia kata? Okay, pertama sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan dia jelaskan tadi kerana kalau kita sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, ia akan, sebab memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah pintu segala keburukan. Senang kata, kalau kita sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, ia menutup pintu keburukan. Okay, pintu kebaikan apa? Ingat tak Nabi sebutkan pintu kebaikan? Ada berapa pintu kebaikan? Bila tu saya sebut hadisnya? Siapa ingat?
Bila Muaz ibn Jabal jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya kepada Muaz, ala adulluka, hendakkah engkau aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Siapa ingat hadis tu? Pertama, Nabi kata apa? Ya? Jaga mulut betul, tapi dia hujung. Cuma dia tak masuk pada pintu kebaikan tu. Memang betul hadisnya daripada Muaz juga. Okay. Ingat tak? Nabi kata as-sawmu junnah, puasa. Puasa itu sebagai perisai. Jadi ada pertama sekali Nabi kata as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ala adulluka ala abwabil khair. Hendakkah engkau aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan. Jadi sekarang, dia begini ya muslimah, kalau kita nak tutup pintu keburukan, kita kena buka pintu kebaikan. Okey, dia punya kaedah dia begitu. Kalau kita tutup pintu keburukan, tapi pintu kebaikan pun kita tutup, memanglah kan tak kena dah tu. Maknanya dua-dua tak berjalan. Sekarang bila kita nak tutup pintu kebaikan, tutup pintu keburukan, pintu kebaikan perlu dibuka dengan seluas-luasnya. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa di sana ada beberapa pintu yang kita panggil ia sebagai kebaikan. Pertama, Nabi kata apa? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa perlu dijadikan sebagai amalan kita. Bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Ya, semua orang wajib melaksanakan. Ya, kita wanita, kalau kita dalam keadaan yang haid, kita wajib untuk qada. Kan? Tunjukkan bahawa ini adalah perkara yang wajib. Namun di sini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, apabila kita menjadikan puasa itu sebagai amalan ataupun ibadah yang sentiasa bersama dengan kita. Contoh, kita puasa Isnin, Khamis. Kita puasa hari-hari putih, kan? Ayyamul Bid puasanya. Kita puasa pada puasa-puasa sunat yang lain lah ya. Ada banyak lah kan beberapa puasa sunat yang lain. Nak sebutkan nanti kan. Tak apalah, leceh sikit. Yang penting di sini ialah apa-apa perkara yang berkaitan dengan puasa sunat. Kita laksanakan, puasa itu dia boleh menjadi perisai untuk diri kita. Kenapa puasa boleh jadi perisai? Sehingga Nabi kata ia adalah ibadah yang boleh membuka pintu kebaikan. Soalan. Itu soalan. Kenapa Kak Nisa? Kenapa puasa boleh jadi pintu kebaikan? Lah sudah dia bangun dekat kita Pak. Ia boleh melawan hawa nafsu. Cik cantik. Ada yang lain? Orang yang sabar. Menahan marah. Lagi ada yang lain? Boleh menahan hawa nafsu, jadi orang yang sabar. Ni semua berkaitan dengan hawa nafsu juga ya. Mengawal marah. Lagi? Nafsu apa Kak Nisa? Semua nafsu lah. Saya cakap semua nafsu lah. Susah. Nak detailkan susah juga. Ada jawapan? Nak beri? Puasa jadi perisai kepada kita. Ia boleh buka pintu kebaikan. Kak Su mana tak datang dia? Dapat memo? Tak ada memo? Ada. Kenapa datang? Ada urusan. Okay. Liza nak jawab apa? Tahan lapar. Allah. Puasa jadi perisai sebab tahan lapar. Mula apa? Nak maki apa? Liza lapar, sekarang lapar. Tapi tak berpuasa kan? Tak berpuasa kan? Okey, kita lihat begini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Biasa hadis ni masa bulan puasa, kita keluarkan hadis ini. Kan Nabi kata apa? As-sawmu junnah. Puasa itu dia menjadi perisai. Okey, apabila salah seorang di kalangan kalian dia berpuasa, Nabi kata, fala yarfuth wala yajhal. Apa maknanya? Okay, janganlah dia berkata keji. Kemudian
dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Sebab tu dia jadi perisai untuk diri kita. Okey, sebab tu jadi perisai bagi diri kita. Orang yang berpuasa, Nabi kata kita ni orang yang beriman, seorang muslimah, kalau kita puasa betul-betul, kan dengan keadaan yang memang ikhlas kerana Allah, puasa ini dia boleh jadi perisai. Bagaimana apabila orang itu berpuasa, dia akan jaga tutur katanya. Ini maksudnya menahan nafsu tadi, kan ini sama juga. Dan kita rasa kita nak cakap, kita rasa kita nak keluarkan kata-kata yang tidak baik, kita tahan diri kita. Kita terima Isa kata sabar, kan? Fitri kata apa tadi Fitri? Menahan marah, okay? Bila kita marah ni, masa puasa ni rasa macam, aku sikit lagi macam nak maki. Macam nak maki, tapi kita tahan. Kenapa tak maki? Sebab kita puasa. Okay? Sebab kita berpuasa. Ia menjadi hal yang menghalang kita untuk ucapkan perkataan yang tidak baik. Sama juga, Nabi kata, fala yajhal. Jangan buat perkara yang sia-sia. Kalau saya nak terjemahkan, Nabi kata ni maksudnya jangan buat perkara yang bodoh. Maksudnya perkara yang sia-sia lah ya. Jadi bila kita berpuasa ini ya muslimah, dan ia menjadi penghalang ataupun ia menjadi penghadang untuk kita daripada dua perkara ini, kalau ada bisikan hati yang jahat, ia mengawal ke tidak? Ia mengawal. Kerana kalau terdetik dalam hati rasa nak mengumpat, kalau terdetik dalam hati nak buat perkara yang tak baik kan, kita aku ni tengah puasa ni, dia macam tu. Aku ni tengah puasa ni, kalau buat ni kan habis puasa aku. Sia-sia puasa, baik tak payah puasa, batal sudah. Macam itu keadaannya. Tapi kenapa kita teruskan puasa tadi? Kerana kita tahu ini adalah ibadah, perlu diteruskan dan kita nak menjaga diri kita. Sebab itu orang yang biasa dia berpuasa ni, dia akan menjadi seorang muslimah yang benar-benar dapat menjaga diri dia zahir dan batin. Okey? Dan di sini Nabi kata apa? Fala yarfus wala yajhal. Kalau ada orang yang datang kepada kita, yang mana dia ajak bergaduh dengan kita, ataupun dia maki kita, kita tak maki dia tahu. Okey. Fa insabahu, Nabi kata. Ataupun ada orang yang maki dia, cakap perkara yang tak baik pada dia. Dia kata apa? Inni saim. Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Sebab itu dia menjadi perisai. Kita tak buat pada orang lain, tapi orang lain buat pada diri kita. Maknanya hidup ini dia ada dua cara. Satu, biasanya kita buat jahat pada orang lain. Okay? Yang kedua, orang pula buat jahat pada diri kita. Sekarang ini, puasa ni dia akan jaga kita daripada two sides tu tadi. Dua jalan tu tadi. Okay? Maknanya kita tak buat jahat pada orang lain, kenapa? Sebab kita berpuasa. Sekarang ni ada orang datang pada diri kita, dia pula buat jahat pada diri kita, kenapa kita tak balas balik? Sebab kita berpuasa. Okay, sebab itu di sini Nabi kata hal ini akan membentuk kepribadian dia sehingga puasa itu ia menjadi perisai daripada bisikan hatinya yang jahat, fikiran yang jahat, kehendak yang jahat yang akhirnya bertukar menjadi perbuatan yang jahat. Baik, seterusnya yang kedua. Hadis ni tadi riwayat hadis Abu Daud ya. Hadis tadi yang saya datangkan, hadis ni riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Baik, yang kedua, tadi pintu kebaikan yang pertama Nabi sebut puasa. As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Kedua, Nabi kata apa? Sedekah. As-sadaqatu, Nabi sebut, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dia akan menghapuskan kebaikan sebagaimana sebagaimana air. Air menghapuskan api. Okay. Sedekah itu ia menghapuskan sedekah itu ia menghapuskan kesalahan. Okay. Sedekah itu ia menghapuskan kesalahan sebagaimana air menghapuskan ataupun memadamkan
api. Jadi di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau nak buka pintu kebaikan sehingga kita ini menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, antaranya ialah kita bersedekah. Pertama tadi puasa, jadikan kita orang yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, kerana ia menjaga hubungan kita sesama manusia, tak kira kita dengan orang lain ataupun orang lain dengan kita. Baik, yang kedua tadi ialah sedekah. Kenapa sedekah ini adalah pintu kebaikan? Kerana kita membantu orang lain yang dalam kesusahan. Okay, kita bantu orang lain yang memerlukan. Sehingga orang melihat kita ni menjadi seorang muslimah yang banyak memberi manfaat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang dia melapangkan urusan seorang mukmin daripada urusan-urusan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuknya tentang urusan-urusan hari kiamatnya. Jadi kalau kita bersedekah, bermakna kita bantu orang lain, kita memudahkan urusan dia. Di sinilah mudah-mudahan kita lihat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ataupun melapangkan urusan kita di hari kiamat. Perlu tak Allah lapangkan urusan di hari kiamat ni? Perlu. Sangat perlu. Kita bila nak doa pada Allah, jangan lupa tentang urusan akhirat kita. Kerana ia adalah urusan yang amat dahsyat, yang kita tak terfikirkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Sebab itu pada perenggan yang berikutnya, dalam hadis tadi yang saya baca tadi, Nabi sambung. Nabi kata apa? Wa may yassara. Siapa yang memudahkan ala mu'sirin, ke atas orang yang sedang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mempermudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Jadi begini muslimah, dalam hidup kita, bila kita ni ikhlas membantu orang lain, contohnya dengan menggunakan jalan sedekah sebagai antara jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain, membantu orang lain, di sini ada dua perkara yang Allah berikan. Allah lapangkan urusan akhirat kita, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Okey, ada dua perkara itu. Sebab itu di sini Nabi kata ini adalah pintu kebaikan yang akan memberikan kemudahan untuk diri kita dunia dan akhirat. Bukan sahaja memudahkan orang lain, melapangkan urusan orang lain, bahkan untuk diri kita. Bila kita bantu orang lain ni muslimah, kita tak nampak sekarang dia punya benefits. Okey? Kita tak nampak sekarang. Nanti di akhirat baru kita akan, orang kata, terkesima dengan aku pernah buat ke macam ni. Dia akan jadi soalan, aku pernah buat rupanya gini . Sebab kita akan lupa apa yang kita buat ketika kita hidup ini tentang hal-hal yang baik. Kau ingat perkara baik ni. Kau ingat hari tu aku sedekah kat kau. Kita kalau buat baik, lupakan saja. Kita pernah menyumbang ke mana, duit kita pergi ke mana, kita sedekah pada orang mana, lupakan. Maknanya di situ dia bukan menjadi sesuatu yang kita nak orang harap balasannya untuk kita. Kalau kita ingat kan, kita akan jadi orang yang set fikir, hari tu sumbang kat Masjid Gufran, apa Masjid Gufran bagi pada saya? Macam gitu ya. Jadi macam itu. Hari tu saya sumbang tau, $2,000. Habis saya dapat apa? Kalau kita fikirkan tentang hal itu, tak aman kita. Kita akan fikir $2,000 melayang, $2,000 melayang. Itu kita fikir. Sampai bila-bila kita fikir macam tu. Tapi kalau kita lupakan, alhamdulillah tenang hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kelapangan dunia dan akhirat. Itu yang kita inginkan. Okey, seterusnya yang ketiga Nabi sebutkan di sini wasalatur rajuli fi jawfil lail. Pintu kebaikan yang ketiga ialah solat malam. Rajin tak solat malam? Jangan tanyalah Ustazah, sensitif. Rajin tak solat malam? Itu sendiri-sendirilah ya, jawapan ada pada diri masing-masing.
Tapi yang penting di sini kita kata solat malam ini adalah sesuatu yang sukar untuk dibuat oleh seseorang, tetapi kalau ia menjadi antara kebiasaan diri dia, menjadi perbuatan dia, mula-mula jadi bisikan ya, kita ingat macam ni. Orang kalau dia nak buat solat malam, biasanya dia ada bisikan terlebih dahulu. Bisikan dalam hati. Malam ni nak solat malam lah. Macam tu kan, dalam hati kan. Malam ni nak solat malam lah. Tadi baru dengar Saudara Sakinah cakap pasal solat malam. Aku nak solat malam. Bisikan hati. Tapi idea kita sampai ke tak? Maksud saya idea sampai ni lah, kita akan ada rancangan. Okay, planning kita. Kalau nak solat malam macam mana kan? Nak bangun pukul berapa? Kita berfikir kan, nak kunci jam pukul berapa? Ini kita dah siap sedia dah pemikiran kita ni. Malam nanti nak bangun. Tapi kalau fikir-fikir gitu pun tak ada kehendak, susah juga kan? Kehendak ni keinginan kita, kalau ia tak kuat susah juga. Akhirnya dia burn macam tu saja. Walaupun tadi bisikan baiknya sudah ada, pemikiran idea tu sudah ada, tapi kalau ia tak ada kehendak, dia akan terkubur begitu saja. Kalau orang itu dia ada kehendak, okey mesti bangun ni, okey dah kunci jam semua, aku nak bangun juga, dai-dai mesti bangun je, nak bangun je, ruki bangun juga. Okey, alhamdulillah dia bangun. Akhirnya ia menjadi perbuatan. Okey, nampak jadi perbuatan. Bendanya agak sukar ya di situ sebab solat malam. Namun Nabi kata apa? Ini adalah pintu kebaikan yang ada pada diri seseorang. Apabila seorang lelaki ataupun apabila seseorang dia bangun di pertengahan malam lalu dia solat. Kerana dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW dia sebutkan begini. Okay. Nabi kata begini. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian sentiasa bangun malam. Maknanya solat malam. Okay, lalu Nabi kata fa innahu da'abus salihina qablakum. Sesungguhnya ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kalian. Solat malam ini adalah amalan orang-orang soleh. Kita, bagi saya ya, kalau kita nampak orang itu soleh, tak perlu tanya banyak lah. Awak buat amalan apa ya? Bagi saya amalannya adalah solat malam. Kita tak boleh tanya, buat amalan apa ya gini ya sampai gini. Sebenarnya orang yang hebat, orang yang soleh-solehah ini, dia adalah insan-insan yang istiqamah dengan solat malam. Tapi dia tak beritahu kepada kita. Dia tak beritahu kepada kita, takkan kita nak bilang kan, semalam saya solat malam. Gitu kan. Dah sudah, tak guna cakap dengan orang kan. Jadi tak cantiklah amalan itu. Walaupun tak nafikan boleh saja untuk memberi semangat kepada orang lain. Tapi kalau terbaik ialah kita diam-diam buat solat malam ni, tak beritahu kepada orang lain. Okay. Sebab ia adalah amalan orang yang sebelum kalian, orang soleh sebelum kalian. Kerana apa? Begini, Nabi SAW sebutkan, pertama, orang yang solat malam ini, okay, mereka yang melaksanakan solat malam ini, qurbatun ila rabbikum. Mereka adalah insan yang dekat dengan Tuhan mereka. Okay, pertama. Kedua, wa maghfiratun lisayyi'at. Dan ia adalah penghapus pada hal-hal yang tidak baik. Wa manhatun lil ithmi. Dan ia adalah penghalang daripada dosa. Ini kelebihan solat malam. Maaf ya, tadi sedekah kita sebutkan ia sebagai penghapus dosa. Kita kalau nak jadi orang yang bermanfaat, yang membuka pintu-pintu kebaikan, dosa perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Okey. Kemudian yang solat malam di sini ada 3 perkara. Boleh nampak tak? Tak nampak sini. Ada 3 perkara yang boleh didapatkan oleh mereka yang menjadikan solat malam sebagai amalan yang membuka pintu kebaikan. Pertama tadi Nabi sebut ialah dekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah.
Dua, menghapus kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, menghalang daripada dosa. Ini yang kita panggil sebagai manfaatnya solat malam apabila seseorang dia usahakan untuk melakukannya. Okey, hadis ini tentang 3 perkara yang diperoleh untuk orang yang solat malam ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Hadis tentang pintu kebaikan yang saya sebutkan yang ada 3 ni ya. Hadis ini juga riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayatnya kedua-duanya adalah sahih. Sebab itu solat malam ini dia menjadi pintu kebaikan bagi seseorang Muslim yang istiqamah dengannya, yang sentiasa melaksanakannya, kerana kita nak jadi seorang Muslimah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya di sini, siapa saja yang memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat akan terluput dari sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi, kalau kita ini sentiasa dekat dengan hal yang tak menguntungkan diri kita, sekaligus itu menjadikan kita seorang Muslimah yang jauh daripada perkara-perkara yang bermanfaat. Dengan kata lain, ia telah mengabaikan yang lebih bermanfaat demi meraih sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain di situ dia kata, kalau kita ini sibuk dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita, ia akan menjadikan kita seorang Muslimah yang sibuk untuk mendapatkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Okey, baik, seterusnya kita lihat muka surat 380, jadikan ia sebagai perenggan kita yang terakhir pada pagi ini. Buah fikiran, bisikan hati, kehendak dan cita-cita, ini 4 yang ada dekat atas tu tadi. Takut tak nampak sebab dah banyak sangat tulis. Okey, 1, 2, 3. Okey, 4 perkara ini, balik kepada 4 perkara itu tadi. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia kata apa? Buah fikiran kita, bisikan hati, kehendak dan cita-cita adalah hal-hal yang harus diberikan keutamaan untuk anda perbaiki. Jadi sebelum kita nak perbaiki perkara-perkara yang ada di sekitar kita, kita perlu perbaiki bisikan hati terlebih dahulu. Perbaiki apa yang kita fikirkan, perbaiki kehendak dan keinginan kita, dan perbaiki perbuatan. Baru perbuatan jelas. Kita tak boleh terus-terus kata, oh saya nak berubah lah, saya nak ubah tindakan saya. Tapi kalau nak ubah tindakan, 3 stage yang atas itu perlu diubah juga. Bisikan hati perlu diubah, pemikiran perlu diubah, kemudian kehendak diubah, barulah tindakan boleh berubah. Kalau tidak, perbuatan dan tindakan ini dia tak jadi apa-apa. Perlu ubah keseluruhannya. Baik, sebab semua itu merupakan inti dan hakikat diri anda. Jadi keempat-empat perkara inilah yang membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslimah. Bisikan hati kita, pemikiran kita, kehendak dan juga perbuatan kita. Dia membentuk, menjadikan diri kita orang yang bagaimana. Kalau bisikan, pemikiran, kehendak, tindakan ia jahat, kita akan jadi Muslimah yang buruk perangainya. Tapi kalau kata bisikan hatinya adalah bisikan hati yang baik, pemikiran kita adalah pemikiran yang baik, kehendak juga perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, keseluruhannya akan menjadi baik. Sebab itu ia penting untuk kita perhatikan dan diubah terlebih dahulu. Namun dia kata, mana tadi? Inti dan hakikat diri anda ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri anda kepada Rabb. Jadi kalau kita ubah, ia menjadi sesuatu yang baik, ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya, ia akan menjauhkan kita darinya. Tapi kalau keempat-empat perkara itu tadi tidak baik,
ia akan buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun anda tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan kecuali dengan mendekatkan diri kepadanya dan menggapai keredaannya. Anda justru akan mendapatkan kesengsaraan jika anda jauh darinya atau dia murka kepada anda. Setelah kita perbaiki bisikan hati kita, ya, kita perbaiki pemikiran, kehendak, perbuatan, ia akan menjadikan kita orang yang baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita panggil sebagai sumber kebahagiaan bagi hati seseorang. Bila kita nak bahagia, kita mesti dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kalau kita mengharap makhluk yang memberikan kebahagiaan, kita akan kecewa. Ya, kita harap suami kita bagi kebahagiaan pada diri kita, kita akan kecewa. Kita harap anak kita support kita, anak kita sokong kita, biaya kita semua, kita akan kecewa kalau kita mengharapkan kepada manusia. Walaupun kita kata, Ustazah saya dah banyak berkorban, Ustazah, seumur hidup saya berkorban, satu benda pun tak ada. Tak payah Muslimah. Okay. Tak payah guna ayat-ayat drama, TV Suria, Astro dan sebagainya. Kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber kebahagiaan dalam diri kita. Iaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan meluputkan ataupun menghapus kekecewaan demi kekecewaan yang ada dalam diri kita. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan bahawa innallaha qala, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah sebutkan kepada kita. Allah kata begini kepada kita ini hamba-hambanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan usaha kita nak mencapai kebahagiaan hati, kebahagiaan hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Seseorang hamba tidaklah dia itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Okey? Kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu kepada kita di sini. Allah berikan kepada kita dengan guidelines how. Bagaimana anda nak dekatkan diri anda kepada Allah? Laksanakan perkara-perkara yang wajib. Perkara wajib ni yang basicnya senang kita kata, solat, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, ya, pergi haji bagi yang mampu dan hal-hal wajib yang lain. Itu berbakti kepada kedua ibu ayah, menjadikan anak ini sebagai amanah yang wajib untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya, didik dengan agama semuanya. Okey, ini perkara-perkara yang wajib yang tak boleh kita tinggalkan. Bila kita buat perkara semua itu, bermakna kita jadi seorang muslimah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, okay, dalam hadis qudsi ini Allah kata apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seseorang hamba selama mana dia itu mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil. Tadi pertama kita sebut dengan amalan-amalan yang wajib. Kedua, Allah sebut tentang amalan-amalan yang sunat. Bin nawafil. Solat malam, puasa sunat tadi kan, ya. Kemudian sedekah tadi, sedekah wajib maknanya zakat ya. Jadi ketiga-tiga itu tadi yang menjadi pintu kebaikan, ia adalah an-nawafil kita. Iaitu hal-hal yang sunnah, hal-hal yang sunat yang kita lakukan. Selain daripada perkara yang wajib. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, Allah kata apa? Hatta uhibba. Bila mereka ini, kita sebagai hamba Allah, kita buat perkara yang fardu, yang wajib, lalu kita mantapkan amal ibadah kita ini dengan hal-hal yang sunnah. Jadi kita jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kata apa? Hatta uhibbah. Sehingga aku pun mencintainya. Apabila aku mencintainya, Allah kata fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi.
Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cinta kepada dia. Dan Allah kata, bila aku cinta kepada hamba aku ini, okey, aku akan jadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang mana dia ambil ataupun buat apa-apa tindakan dengan menggunakan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maknanya sini, kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah, maknanya aku menjadi pendengaran, aku menjadi pandangan, aku menjadi tangan, aku menjadi kaki, maknanya ialah Allah juga dekat dengan kita. Sehingga setiap sesuatu yang kita ingin lakukan dengan semua anggota kita tu tadi kan, kita nak dengar, kita nak lihat, kita nak buat apa-apa dengan tangan kita ini, kita nak gunakan kaki kita ni, melangkah ke tempat apa, kita akan fikirkan bahawa aku adalah seorang muslimah yang mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita nak lihat sesuatu yang tidak baik, kita nak dengar sesuatu yang keji, kita nak gunakan tangan dan kaki untuk perkara-perkara jahat, kita akan berhenti. Ini maknanya. Okey? Bahagia tak orang yang begitu? Dia bahagia kerana Allah cinta kepada dia, Allah bantu dia untuk jadi orang yang terhalang daripada perkara-perkara yang tidak baik. Bukan itu sahaja muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala kata begini, wa in sa'alani la'utiyanna. Bila aku cinta kepada hamba aku, di mana aku menjadi pendengaran, aku menjadi matanya, aku menjadi tangan dan kakinya, yang bermaksud aku dekat kepada dia dan aku menjadi guide, aku menjadi panduan bagi diri dia. Kalau hamba ini yang telah melaksanakan perkara yang wajib, yang mana dia itu telah melaksanakan hal-hal yang sunnah, sehingga aku menjadi Tuhan yang dekat dengan dia, kalau apa pun yang dia minta, aku akan berikan kepada dia. Setiap apa yang diminta oleh hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia. Lalu wala inista'adhani la'u'idhannahu, dan kalau dia minta perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan kepada dia. Ini cantiknya kepribadian insan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bantu dia dalam segenap urusan kehidupan dia, pada tindakan dia, atau dengan kata lain, saya nak balik pada 4 perkara itu tadi. Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah akan bantu pada bisikan hati, pemikiran, kehendak dan tindakan dia. Kenapa Allah bantu dia? Kerana dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang dia minta, Allah akan berikan kepada dia. Dan apabila dia menjadi seorang muslimah yang meminta perlindungan kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan kepada dia. Inilah yang kita panggil sebagai hati yang bahagia. Apabila hati itu hati yang dekat kepada Tuhannya, yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan juga yang sunnah. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.